أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذا الحديث هو في هذا الباب تحريم الظلم وخطورته، وأن من كتم شيئا ولو كان يسيرا بغير حق فإنه يأتي به غلولا يوم القيامة يحمله ويعاقب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه خطورة من استعمل في إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك مما يجعله مخولا أو بيده التصرف في الأموال العامة أو نحو ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل، أي إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك، فكتمنا مخيطا فما فوقه. والمخيط هو الإبرة الغليظة، مخيطا فما فوقه كان غلولا. إذا كان من كتم مخيطا كان غلولا، فكيف بمن يكتم الأموال الكثيرة ولا يبالي في التعدي على الأموال ونهبها والأخذ منها؟ إذا كان مخيطا وهو أمر يسير جدا يأتي به يوم القيامة غلولا يحمله. فأحد الصحابة من الأنصار أسود البشرة لما سمع ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه شيئا من الأمر قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. يعني طلب الإعفاء من تلك الإمارة أو ذلك العمل الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال: اقبل عني عملك، أي أعفني من العمل. وهذا الطلب منه حرص على البعد عن الإمارة خوفا من التبعة وخشية التقصير، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من العمل. قال له: لماذا؟ ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، أي أن من كتم ولو مخيطا فما فوقه يأتي به. فمن شدة خوف هذا الصحابي وحرصه وخشيته من التقصير طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الإعفاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر، قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء به. يعني إن كان حصل على أموال أو على شيء من ذلك يأتي بها قليل أو كثير، فإن أعطي منها شيء أخذه، وإن نهي عن شيء انتهى عن ذلك. فهذا الحديث فيه أن من اؤتمن على أموال المسلمين فعليه أن يحافظ عليها وأن يوصلها إلى مستحقيها، وأنه إن كتم منها ولو شيئا يسيرا وأمرا قليلا سيكون غلولا يحمله يوم القيامة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami percaya untuk melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan satu jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka ini adalah ghulul, harta khianat, yang dia akan datang dengan barang tersebut pada hari kiamat. Kemudian seorang laki-laki yang hitam dari kalangan Ansar bangkit kepada Rasulullah SAW dan aku melihatnya, maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengembalikan amalan ini kepadamu. Maksudnya adalah beliau ingin mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah ditimpakan atau dilimpahkan kepadanya.
Maka Rasulullah SAW bersabda, ada apa? Atau kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian dia berkata, aku mendengar engkau mengatakan demikian dan demikian. Yaitu aku mendengar engkau bersabda demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ana aquluhul an. Dan aku katakan sekarang ini lagi. Barang siapa yang kami berikan kepercayaan kepadanya untuk melakukan sebuah amalan, maka hendaklah dia datang dengan hasilnya sedikit atau banyak. Maka apa yang diberikan kepadanya hendaklah dia ambil. Ya, wa manuhya anhu intaha, dan apa yang dilarang untuk diambil maka hendaklah dia tinggalkan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam hadis ini ada tahdzir, ya, ada peringatan kepada kita tentang kezaliman, ya, peringatan dari berbuat zalim, dan bahasanya barang siapa yang mengambil sesuatu tanpa hak, ya, dia sudah diserai pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan sesuatu, ya, menyembunyikan sesuatu tanpa hak, meskipun itu adalah sebuah jarum. Kita tahu bagaimana kecilnya jarum, ya, maka itu adalah termasuk ghulul yang nanti akan dia bawa pada hari kiamat, ya, dan akan diiqab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini pula ada khuturah, ada bahaya, ya, orang yang telah dipercaya dengan sebuah kekuasaan, ya, al-imarah atau riasah, kemudian dia berkhianat, ya, menggunakan sebagian harta yang ada di situ untuk kepentingan pribadi. Ancaman di sini adalah tentang orang yang mengambil satu jarum. Maka bagaimana dengan orang yang mengambil harta yang banyak, di mana harta tersebut adalah harta orang lain? Ya, tentunya di sini adalah bahaya yang besar bagi seorang yang berkhianat. Kemudian sabda beliau, ya, man ista'malnahu minkum ala amalin, ya, fakatamaha mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Ya, di sini adalah sekali lagi, ya, tahdziran bagi orang yang mengambil sesuatu tanpa hak dan dia tidak peduli dari mana dia mengambil sesuatu tersebut. Nah, di sini seorang sahabat yang disifati di sini adalah kulitnya berwarna hitam dari kalangan Ansar. Ketika dia mendengar hadis ini, dia bangkit, ya, dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengundurkan diri. Jadi beliau ini sebenarnya dipasrai amalan, ya, dipasrai pekerjaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar hadis ini, ya, beliau, ya, takut kalau beliau berbuat taksir, ya, tafrid. Beliau takut kalau sampai tidak bisa melaksanakan amanat. Makanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ada apa kamu? Maka dia berkata atau menjawab, aku mendengar engkau bersabda demikian, ya. Jadi sekali lagi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini adalah tahdziran, ya, peringatan kepada kita semua dari perbuatan zalim ini, dan hendaknya orang yang diberikan amanat, ya, dalam pekerjaan tertentu, hendaklah dia menyampaikan hak kepada yang berhak, menyampaikan hak kepada yang berhak, dan jangan sampai dia menyembunyikan darinya sedikit pun.